Korang nak tahu tak proses penyediaan papan melamin yang moden untuk memudahkan kita buat perabot sendiri? Nak tahu? Langkah pertama adalah dengan design kita punya perabot dalam format 3D. Kemudian kita dapatkan fail vektor untuk potong papan tu nanti. Lubang skru pun kita buat supaya bila pasang nanti senang. Contoh dalam video ni saya pakai papan melamin lah, di mana dalam dia adalah chipboard dan luar tu ada lapisan macam cat. Tepi nanti kita akan buat edge bending. Dan sekarang saya nak pergi kilang yang khas untuk memotong kayu. Contoh ni saya pakai melamin kan. Nak tengok dia potong kayu melamin dengan tepat guna mesin. Jom. Okay. Langkah ketiga, fail design saya tadi tu akan masuk ke dalam CAM, Computer Aided Manufacturing. Dia macam slicer 3D printer lah. Dan barulah kita punya mesin CNC router ni akan start bekerja. Macam sekarang ni korang tengah tengok proses dia menukar bit dia, sebab dia nak tebuk lubang skru dulu. Tengok tu dia tukar dia punya bit kan. Itu sekarang dia tukar dalam 3mm punya bit, sebab lubang skru saya buat tadi adalah 3mm punya diameter. Bila dah tukar, mesin dia ni akan pergi ke home dia. Masuk home dia, tempat asal default sebelum dia memulakan kerja menembuk lubang ni lah. Dia patah balik ke ujung sana. Alright, dah sampai home ujung sana. Start, dia akan tebuk lubang. Kalau ada problem, tekan merah tu. Tapi ni untuk pembayar saja. Oh. Kita kena Oh ni. Bila dah settle tebuk lubang, dia akan tukar bit lain pula. Bit yang khas untuk memotong. Bila saya terpotong, dia akan tolak melamin board ni pergi ke seberang satu lagi bahagian. Ini untuk maybe dia nak proses kemaskan ke apa, nak bersihkan habuk semua kat sini lah. Tengok tu, dia potong habis dah. Cantik. Untuk potong sekeping papan melamin ni, kalau termasuk tebuk lubang, dia perlukan dalam 10 minit lebih kurang. Kalau tak ada buat lubang skru, maybe dalam 4 ke 5 minit. Cepat. Sebab tu mesin ni mahal. Lebih 100,000 harga dia. Dan kalau nak tahu kenapa papan ni boleh melekat tak gerak masa dia potong kan, dia ada macam vacuum bawah ni tau. Tengok tu. Bila dia sedut daripada bawah ni, papan tu jadi melekat lah. Tu yang tak goyang papan ni bila dia potong. Mesin edge bending ni menarik. First, dia akan buang 1mm daripada side yang dia nak gam. Ni gam dia. Gam ni panas, yang panas punya. Sebelum dia gam, dia akan preheat dulu. Nampak ada lampu kuning tu kan? Dia nak panaskan side yang dia nak buat edge bending. Dia lekatkan gam kat situ, kemudian dia potong. Yang ini potongan kasar. Dekat depan ni, baru potongan yang tepat betul-betul kat hujung papan kita. Dan dia trim sikit bahagian tajam kat atas dan bawah, supaya dia punya bending tu tak tajam. Last sekali, dia akan polish. Ni polish bawah, ini polish bahagian atas. Settle. Tengok tu. Dah siap. Sekejap je. Kalau tak ni nak buat sendiri manual lama tu. Kemas dia buat. Buat tu. Oh, dah tak tajam dah. Okey. Habis habuk. So macam menarik tak? Tadi saya dah tunjukkan macam mana kilang memproses kayu pre-cut. Maksudnya kita bagi design kat dia, dia tolong potongkan. Ini contoh yang saya buat tadi. Dalam tu ni pakai chipboard. Tengok dia punya edge bending dia tu. Yang ini potongan kemas, edge bending dia pun kemas. Kalau saya buat sendiri, confirm tak kemas macam ni dan take time. Dan satu lagi yang saya suka pakai mesin macam ni kan. Tengok ukuran saya design ni dapat 71.42mm. Tengok kita ukur tepat tak tepat dia orang buat benda ni. Tengok 71.4. Tepat-tepat dengan apa yang saya design tu.
Ini kalau time pasang ni memang puas hati. Sebab dia punya ukuran dia tak lari. Memang betul-betul ikut apa yang saya design secara 3D. Ini first time sebenarnya saya hantar kilang untuk potong ikut kehendak saya. First time saya buat. Daripada design, bagi dia punya template tu, orang tu hantar, masukkan file yang saya dah design tu dalam dia punya mesin dia. Lepas tu automatic potong, lepas tu hantar. Sebab ni tadi saya pergi kilang tu sendiri. Lepas ni bolehlah saya order je, dia hantar kat rumah saya. Nanti next video saya tunjukkan macam mana saya pasang benda ni. Sebab saya nak buat kursi ni. Kalau kursi saya sekarang ni, saya DIY macam ni je. Haha, ni kursi studio saya sekarang. Saya nak DIY, saya nak buat still DIY. Tapi saya nak DIY pakai papan yang sudah sedia potong. Tak payah dah saya nak manual potong, biasanya lari tak tepat sangat. Dia boleh biasanya jarang dapat betul-betul tepat sampai 1mm ni. Maybe lari sikit 2mm, 3mm macam tu lah kalau saya buat. Sebab saya bukan pakar sangat bertukang ni. Bila macam ni dia tepat-tepat, senang. Dalam next video lepas ni saya nak ajar macam mana design 3D perabot kita tu. Dan hantar je file 3D tu pada, maybe saya buat satu sistem website lah. Hantar je kat situ. Nanti 3D punya design tu akan convert jadi automatic layout untuk kita potong. Orang boleh buat pembayaran. Kemudian tunggu beberapa hari, kayu-kayu ni sudah sampai kat rumah. Tinggal nak skru saja. Tahukah anda, bila kita upah orang untuk buat perabot kat rumah kita, kos bahan dia ni, yang macam saya buat ni, saya dah design apa semua, saya hantar kilang potong tu kan, kos dia ni dalam 25% ke 30% saja. Selebihnya dalam 70% adalah upah orang yang buat perabot tu. Kalau kita boleh buat sendiri, kita design sendiri, tinggal suruh orang tu hantar kayu-kayu dah dipotong ni ke rumah kita. Maybe kena tambah sikit dia punya delivery charge lah. Kita boleh jimatkan kita punya kos perabot tu maybe dalam 60% macam tu. Maybe dia kurang lah, 60 ke 70. Tapi mungkin kena tolak sikit lah sebab kos penghantaran semua kan. Saya boleh kata selamat 50% ke 60% kita boleh jimat kalau kita buat sendiri. Anda kata kalau kita buat dapur tu harga RM10,000 standard. Orang buat dapur dalam RM10,000 lebih kurang lah kan. Kalau kita upah orang interior designer ke apa kan, maybe dia ambil dalam RM7,000, RM6,000, RM7,000 macam tu lah. Maybe RM7,500 lebih kurang lah. Kos bahan dalam RM2,500. Ini agak-agak macam tu lah. Kalau kita buat sendiri, kita boleh jimat dalam RM6,000, RM5,000 kita boleh jimat. Daripada RM10,000 patut bajet asal tu, tinggal RM5,000, RM6,000. Sebab banyak benda dah settle. Sebab biasa kalau kita nak buat perabot ni, benda yang pening adalah nak potong. Nak potong kayu bagi ikut dia punya saiz yang sesuai tu, itu paling leceh. Bila kita nak buat perabot, kan saya dah buat tunjuk video DIY perabot macam-macam kan. Itu paling take time. Bila nak pasang ni, enjoy, sedap je. Kena ada clamp, kena ada pembaris yang sisiku L tu kan. Quick square boleh pakai juga. Lepas tu skru, beli skru untuk kalau ni kita pakai chipboard dalam dia. Beli chipboard punya skru yang warna emas tu kan, warna oranye emas tu. Lepas tu beli drill driver untuk skru kan. Pre-drill tak payah sebab kita dah boleh buat lubang masa design dekat kita punya ini. Kita boleh buat lubang awal-awal. Yang mesin tadi tu yang akan tebukkan awal-awal lubang kita. So lubang kita adalah tepat. Dah tak perlu dah nak macam betul-betul timing pre-drill elok, tak payah. Kita dah ada lubang yang khas cocok skru dengan lurus. Video ni memang khas saya nak tengok proses penyediaan papan melamine ni sebenarnya. Maybe lepas ni saya akan buat sharing pula apa beza setiap papan-papan yang biasa kita guna untuk kabinet. Daripada plywood ni banyak ni saya ada ni contoh. Ada plywood, ada chipboard dalam tu, ada blockboard, ada PVC board, ada solid wood. Nanti tu next video saya test, eksperimen, rendam dalam air apa semua kan. Tengok mana yang lebih reliable dan sesuai dengan bajet kita. Alright, tu je. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Nak tengok banyak lagi video Berani Buat yang menarik, pergi ya channel YouTube Berani Buat. Playlist pun ada banyak kat situ. Dan kalau nak join saya punya group Telegram, bawah ni. Alright, jumpa dalam next video. Assalamualaikum.